Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan rumah sekeluarga, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni Allah Subhanahu wa taala izinkan pertemuan kita, dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara jemaah. Dan kita dapat tunggu sebentar untuk kita nak beri kepahaman kepada diri kita terhadap agama kita. Hari ini insya-Allah kita buka pada muka surat 85. Masih lagi kita membicarakan tentang bagaimana nak menghilangkan godaan syaitan daripada diri kita. Jadi sebagaimana yang kita dah sebut bulan lepas, bahawa syaitan ini sejenis makhluk yang memang Allah Ta'ala cipta dan izin untuk ganggu kita. Kita tak boleh marah dah tu. Tak boleh marah ke syaitan ni sebab memang dia jahat. Memang dia minta dengan Allah supaya pertama dia nak umur panjang. Allah izin. Yang kedua dia kata aku minta izin nak kacau anak cucu cicit Adam. Allah Ta'ala tak kata dah, Allah Ta'ala tak kata ya. Allah Ta'ala kata kamu takkan dapat menghasut mereka yang beriman. Maknanya halangan yang boleh menghalang syaitan ialah dengan beriman dan beramal soleh. Jadi kita dah sebut lubang-lubang yang syaitan nak masuk. Maka macam mana kita nak menghalang godaan syaitan itu? Kita masuk yang ke-6, iaitu syaitan itu akan masuk melalui perasaan hasad dengki. Jadi hasad dengki ni, kalau kita tengok takrifan hadis, dengki ni apa? Hasad ni apa? Hasad dan dengki ni ialah dia tak boleh tengok kelebihan orang lain dan dia mahu kelebihan tu hilang daripada orang tu pergi ke dia. Tu nak hasad dengki. Jadi nak tahu kita ni ada hasad dengki, tengok orang tu lebih kat tu, kalau boleh lebih tu tak nak biar gugur daripada dia, beralih pada kita. Tu nama dia dengki, hasad dengki. Kelebihan yang ada pada orang lain dia nak dalam waktu yang sama, orang tu dia tak nak boleh. Maknanya dia berbeza dengan Nabi kata la hasada illa fisnain. Tidak boleh hasad melainkan dalam dua perkara. Dua perkara ni tak apa. Pertamanya iaitulah seseorang yang alim, banyak ilmu. Dan dia beramal dengan ilmu, maka kita pun dengki. Dengki dia ni banyak ilmu. Aku pun nak mengaji biar banyak ilmu serupa dengan dia. Itu dengki macam tu. Yang dengki hak tak boleh tadi, biar dia mampu, aku alis soleh. Dengki tu. Tu dengki, dia beza. Tapi kalau kita usaha nak jadi alim macam dia, dengan sebab kita pun nak beramal macam dia, dengki macam tu tak apa. Baik. Yang kedua, iaitulah dengki kepada orang yang kaya. Tengok orang tu kaya, maka dia pun berusaha. Orang tu kaya, rajin berderma pula, macam-macam kebajikan dia buat. Makanya dia pun dengki, aku ni takkan jadi gini, dengki, aku mesti dengki. Maka dia pun berusaha, dia nak jadi kaya, nak jadi macam dia. Dengki macam ni boleh. Hak tak boleh, pelingkupkan kaya dia, kaya tu balik kita. Tu yang tak boleh. Yang boleh kita pun usaha supaya kita pun jadi kaya macam dia, boleh beramal dengan kekayaan macam dia. Dua dengki ni saja yang boleh. Jadi kalau kelebihan yang ada pada orang, kita berasa biar kelebihan itu hilang daripada dia, mari ke kita. Maka dengki macam ni tak boleh. Macam mana nak mengelaknya? Lalu saya menghadapinya dengan sifat qanaah
dan redha terhadap kurniaan Allah kepada makhluknya. Maknanya cara nak mengelak macam mana? Makanya kita sedarlah setiap makhluk ni Allah bagi dah siap-siap. Ada yang boleh jadi doktor bedah macam Datuk Nan. Nah, kalau semua pakai operate muka, siapa nak operate lutut? Nah, siapa nak tanam pokok, siapa nak buat bangunan pakai bedah muka belakang. Jadi setiap orang tu Allah Ta'ala dah bagi kelebihan. Maka nak mengelak hasad dengki, kita redalah. Inilah ketentuan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita usaha dah, bukan kita malah ngaji lu rajin juga. Tak. Tuan-tuan duduk satu kelas dulu dah. Tak sangka dah jadi gini dah. Belai-belai. Nah, kerja doktor belakang. Malam ni kita mengaji doktor saja lah. Nah, jadi macam tu juga saya pun dulu kelas saya pun macam-macam jadi. Baru ni saya jumpa 27 tahun tak jumpa kami buat baru ni. Marilah 23 orang. Tak kenal dah muka dah. Ada yang jadi chef. Tak sangka dulu buat Maggi ya tahu. Dah lah masak Maggi, iPad. Lo ni jadi chef. Di mana? Holiday Villa. Saya pun tak tahu. Mungkin yang mana? Chef. Mana? Holiday Villa. Dulu dia paling kuat masak Maggi. Berbuah air sejuk ya. Kami dulu asrama air panas tak ada. Lepas pukul 7 dapur tutup dah. Tak ada air panas, tak ada apa. Jadi nak masak mi, rendah air sejuk. Setengah jam tak lembut lagi. Ha. Jadi tapi bila dah jadi macam ni, masing-masing ada tu. Ada yang jadi macam ni kan. Maka kita nak hilang dengki macam mana? Dah memang Allah takdirkan kita macam ni dah. Bukan tak usah cikgu yang sama, kita mengaji study grouping sama, tapi dah tentu Allah Ta'ala bagi masing-masing. Maka hilang sifat itu dengan adanya sifat qanaah, redha dengan ketentuan Allah. Ya, baik. Yang ke-7 iaitu riya. Apa maksud riya? Sukakan orang memujinya. Dalam Quran sebut riya ni apa? Riya an-nas. Buat sesuatu supaya orang tengok. Tengok tu supaya apa? Orang puji. Itu maksud riya. Dan riya ini disebut sebagai syirik kecil. Kalau syirik besar, rosak iman. Syirik kecil, rosak amal. Maksud rosak amal, pahala tak ada. Jadi riya. Saya sebut dah banyak kali sini. Kita tengok sini bagaimana Fathiyakan memberi cadangan untuk menghilangkan sifat riya. Dia kata, lalu saya menghadapinya dengan ikhlas. Macam mana nak lahir ikhlas? Cakap senang lah. Nah, takafur ikhlas. Nah. Jadi, senang saja nak sebut ikhlas lah. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab dia kata, antara jalan-jalan yang boleh kita ikhlaskan amalan kita, yang pertama, kita mesti memahami apapun kebaikan yang kita buat, takkan boleh kita buat melainkan Allah yang bagi kekuatan pada kita. Kalau kita faham macam ni, tak ada sebab nak riak. Kita boleh mengaji, tak ada sebab nak riak. Mengaji sebab apa? Yang boleh bagi kita mengaji itu Allah. Jadi bukan kita. Nah, macam kita buat kereta pinjam. Nah, macam mana supaya kita tidak gong dengan kereta ni? Bila kita faham bahawa kereta kita ni pinjam, dia takkan kita nak sombong. Kita pinjam. Nak prom depan stesen minyak sampai minyak habis. Boh nak buka tangki minyak tak ada. Confirm kereta pinjam. Jadi untuk mengelakkan tadi ni, menyedari bahawa kereta tu siapa punya. Macam tu juga kita ni, yang kita boleh buat baik ni sebab apa? Allah yang bagi kekuatan. Bila kita faham macam ni, tak ada sebab nak riak. Tak ada sebab nak riak. Sebab apa? Aku boleh buat baik ni kerana Allah yang bagi kekuatan. Kalau Allah tak bagi kekuatan, aku tak boleh buat apa. Jadi Imam Ghazali kata, memanglah senang berkata demikian. Dia pun kata senang kata. Tapi nak buat susah. Maka kata Imam Ghazali, ikhlas ini memerlukan, dia panggil latihan. Dia memerlukan kepada latihan. Jadi kena berlatih semua. Nak beri RM1, 3 minggu ingat, RM10, 3 bulan ingat, RM100, 3 tahun ingat. Jadi macam mana kita nak buat tadi? Hari-hari bagi, kan? Bila dah sokmo-sokmo buat, dah tak mikir dah.
Dia hak jenis mikir ni sekali-sekala buat. Ni mikir tu. Nah, kalau kita sokmo-sokmo buat tiap-tiap Jumaat bubuh dah 10 riyal. Tak mikir dah. Nah, duduk tahun depan setiap Jumaat 20 riyal. Tiap-tiap Jumaat bagi, tak mikir dah. Hak jenis mikir ni kerana itulah kali pertama dia buat. Mikir lalu. Nah, jadi kerana itulah kenapa benarlah kata Nabi, mulakan hari kamu dengan sedekah. Mulakan hari kamu dengan sedekah. Maksud sedekah ini sedekah material. Walaupun senyum tu sedekah juga. Nak bangun pagi-pagi senyum alik simpan. Nak memang sedekah pun senyum juga. Senyum pun sedekah, tapi maksud sedekah sini adalah sedekah material. Jadi kita kena mikir hari-hari. Apa kita nak buat ada? Kalau kita ada sedik dah pagi-pagi pergi subuh, mat buh siap itu. Mulakan permulaan itu. Nak ini tuan-tuan sekalian dah. Derma tak sih, tapi sembahyang duha minta masya-Allah. Tengok doa-doa. Kalau rezeki tu gatah, bagi turun di bawah. Kalau di bawah, naik ke atas nak. Kalau jauh, bagi dekat. Kalau bumi tubik-tubik luar. Doa jangan main sembahyang duha tu. Tapi Allah bui, dia kedekut tak hidup masing. Berat tuan-tuan sekalian. Sembahyang duha tu kan pembuka rezeki. Doa kita udah nak. Ya Allah, kalau rezeki tu jauh, kau dekatkan, tak? Kalau di atas, kau bagi turun. Di bawah kau angkat naik, makna semua sudut tu kita minta. Jadi kita kena tahu kenapa kita minta, kan? Jadi dia kata riak ini adalah syirik kecil. Kalau riak yang apa tu syirik besar, habis iman. Syirik kecil habis amalan. Habis amalan kita. Jadi macam mana nak buangnya? Ikhlas. Nak ikhlas bukan senang. Kita mesti faham yang pertama tadi, kita takkan boleh buat baik melainkan Allah yang bagi kekuatan. Dan yang keduanya, kata Imam Ghazali, nak boleh ikhlas, ini dia kata apa dia? Kata Imam Ghazali, supaya kamu mikir, kalau aku tak ikhlas, apa yang aku dapat balik jumpa Tuhan besok. Contohnya, kita buat baik supaya orang puji. Takat mana orang nak puji? Takat mana? Tapi kalau Allah Ta'ala yang puji, maka kita selamat. Jadi mikir begitu. Baik, kadang-kadang mula-mula ikhlas dah kita ni kan. Mula-mula ikhlas dah. Tengah-tengah buat kerja, ada orang tengok, dia jadi tak ikhlas pula. Jadi macam mana ni? Macam mana? Dia separuh-separuh. Macam mana? Benda ni yang sama dihadapi oleh sahabat dan tanya dengan Nabi. Dia kata macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, jangan ikut lintasan hati tu. Lintasan hati tak apa lagi. Jangan muturut lintasan hati. Tengah-tengah buat kerja, mari perasaan tak ikhlas. Astaghfirullah, jangan turut. Maka amalan kita masih dianggap ikhlas. Tapi kalau kita turut kata ikhlas apa tu riak tadi ni, punahlah amalan kita. Baik, ketujuh. Ke-8, iblis akan menghasut kita melalui sifat bakhil, yakni sifat kedekut. Jadi sifat kedekut ni juga tuan-tuan sekalian adalah satu hasutan syaitan. Dia kedekut ni tuan-tuan, bukan kedekut reta ya kadang-kadang. Kedekut tenaga dia juga. Kedekut idea dia juga. Tuan sekalian. Dia kedekut. Jadi kedekut ni bukan tertakluk kepada harta saja. Jadi macam mana untuk kita nak hilangkan sifat? Kalau ada dalam diri kita muhasabah diri ni kita ni. Ada tak sifat kedekut kita? Baik. Dia kata, lalu saya menghadapinya dengan menyedari apa yang ada pada makhluk akan binasa, manakala yang kekal ialah yang berada di sisi Allah. Jadi antara salah satu kata fathayakan, untuk nak buang sifat kedekut, kena ingat yang Allah bagi ni tak kekal. Bermakna yang kekal adalah pahala. Nak boleh pahala daripada apa yang Allah bagi, kena belanja kok jalan dia. Maka kalau kita hari ni ada duit, maka kita pegang duit, kita tak say nak belanja, infak apa tak say, yakinkah kita duit tu akan kekal sampai esok? Tak mungkin. Kalau kekal pun, tuan-tuan sekalian, esok kita tak bagi lagi. Maka sebab itu kita kena mikir. Maka sebab itu Imam Ghazali sebut juga, saya banyak mengambil pengajaran daripada Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali ni tuan-tuan sekalian, biarlah siapa-siapa nak kata ke dia tu lahmulah. Tapi bila kita baca buku dia tu tuan-tuan sekalian, dia tulis itu apa yang dia rasa. Dia bukan tulis apa yang dia tahu.
Kita biasa menulis apa yang kita tahu. Kita jarang menulis apa yang kita rasa. Imam Ghazali dia menulis apa yang dia rasa. Sebab itu dia nak tulis buku tasawuf, Ihya Ulumuddin tu. Sehingga dia tinggal semua. Dia adalah rektor Iraq University. Dia tinggal rektor tu, dia duduk dalam masyarakat sufi, maka dia menulis. Sebab itu Hamka pernah menyebut, aku tidak mungkin boleh menyiapkan tafsirku kalau aku tidak dipenjarakan. Nah, kita kalau kena penjara tak kata buat apa dah. Bung Hamka kata, Bung Hamka, Pak Hamka, dia kata, kalau aku tak kena penjara, mungkin aku tak boleh nak siapkan tafsir Al-Azhar aku. Maknanya apa? Dia menulis dengan apa yang dia rasa. Dia duduklah penjara, dia siap. Macam tu juga Said Qutb rahimahullah ta'ala, tuliskan tafsir Zilal Quran dalam penjara. Baik. Jadi Imam Ghazali ni dia tulis apa yang dia rasa. Sebab tu dia tentukan hari Isnin zikir ni 1000. Ada orang kata ni bid'ah, Nabi tak sebut suruh 1000, Nabi kata kan. Ada juga orang membid'ahkan perbuatan Imam Ghazali pada pandangan dia. Tapi Imam Ghazali tulis Isnin baca apa, Selasa baca apa, Rabu baca apa. Sebab apa? Dia rasa. Apa dia rasa? Manusia ni kalau tidak ditentukan satu zikir satu hari, dia susah nak berzikir. Tak baca dah. Dalam pada tentu tak baca. Nah, kita nak konsisten baca 50 ayat Quran sehari. Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Tak percaya tengok Ramadan nak hari. Hari pertama tu 3 juzuk baca. Habis Ramadan 3 juzuk tu. Dia semangat mula. Jadi tak memang kita bukan saya pun kadang-kadang begitu. Hari pertama tu 3 juzuk tak berasa apa. Hari berikutnya nak habiskan juzuk tu, ya Allah, ya Tuhan tu. Allah saja yang tahu. Susahnya tu dah. Sebab apa? Sebab kita baca berdasarkan semangat, bukan berdasarkan kepada kefahaman. Kenapa kita baca? Tuan-tuan sekalian, ada seorang laki-laki dihadapkan pada seorang tok guru. Sebab tok guru dengar dia ni baca Quran sehari 3 kali khatam Quran. Orang cerita ke tok guru. Seorang tok guru kata, mari aku nak jumpa dia. Dia kata, betul ke aku dengar cerita kamu ni sehari baca khatam Quran 3 kali sehari. Imam Syafi'i pun tuan-tuan sekalian sehari 2 kali. Dia lebih pada Imam Syafi'i aja. Tok guru kata, betul kan? Dia kata betul. Dia kata, baik. Macam inilah kata, saya nak berkongsi. Dia kata, boleh tak kamu besok baca Quran dan bayangkan Nabi duduk depan kamu? Boleh tak habis 3 juzuk? Besok dia mari, dia kata, saya cuma boleh habis 1 kali dalam sehari. Bila membayangkan Nabi duduk depan dia ketiga menit, dia kata, baik, hari ni, esok ni, mula hari ni, mu baca Quran sambil membayangkan Allah berada depan kamu. Esok dia mari, dia kata, aku tak boleh baca. Sebab apa itu? Sebab itu Imam Ghazali tadi, dia menulis apa yang dia rasa. Manusia ni kalau tak ditentukan berapa jumlah, apa zikir, susah dia nak zikir pada Tuhan. Sebab dia tentu Isnin apa bacanya 1000 kali dia. Sebab apa? Manusia ni kalau tak ada target, dia takkan buat. Kita pun sama kan, nego ada target. Target dia mau apa? Ikutlah apa-apa. Itu kan nego. Itu nama dia welfare. Sahabat saya, dia duduk membesar. Baru ni saya jumpa dia pemurah, saya jumpa, kejut saya jumpa. Dia ni, dia tengok muka saya teringat cerita dia. Dia ni menaga ikan. Dia ngaji, dia ada dia lagi dia ambil ikan, dia jual dekat pelajar Malaysia. Jadi dia ni pelik. Dia beli ikan sekilo seria, dia jual sekilo seria. Jenis Tok Wali ni. Ini saya jumpa pun dia. Tengok dia suka tak tersebut lah kan. Tapi nak cerita, ini kan berniaga ni kan. Itu mungkin dia niat infak lah kan dia kan.
Kau meniaga tak saya meniaga gitu lah. Nak, kau seminyak, kau tenaga ke apa tak? Nabi sendiri pun tuan-tuan sekalian, dia ada kadar untung, dia jual barangan Khadijah tu, tidak kata beli seria jual 8%. Sebab itu Nabi berjual, untung dia bukan kerana mukjizat, kena ingat tu. Ramai orang kata Nabi niaga ke mukjizat. Dah, Nabi meniaga tu dia ada teknik perniagaan dia. Dia tidak kata jual beri seria jual 8%, boleh untung 70%. Jangan nak Melayu. Jangan nak Melayu. Jadi Nabi ada kaedahnya, tahu tak? Dia berniaga, dia bela kambing, nampak tak? Bukan kerana mukjizat. Teknik dia tu dikaji oleh pakar-pakar. Ada teknik dia berniaga sebagainya. Baik, tak apalah. Jadi nak sebutnya tadi ni, apa yang ada pada kita ni akan hilang. Jadi sebelum hilang, maka kita kena buat amal. Dan bila kita buat amal, kalau hilang pun harta, pahala tetap ada. Tapi kalau harta hilang, pahala belum tentu ada. Tapi bila kita infakkan harta kita, buang sifat bakhil, maka harta kita habis, tapi pahala ada. Dan biasanya orang yang hadis Nabi Allah Ta'ala menyebutlah hadis kursi, Allah Ta'ala kata, infaklah ke jalanku, aku akan infak kepada kamu. Allah sebut tu. Nah, Allah Ta'ala kata, kalau mau infak ke aku infak kamu balik. Maknanya tak ada rugi lah. Nah, cumanya bila masa, wallahualam. Gitu nah. Jadi ingat, apa yang ada pada kita tidak kekal. Baik. Yang ke-9, takabur, yakni membesarkan diri. Dia besar diri. Jadi Imam Ghazali kata, kenapa orang jadi besar diri? Nah, pertama, orang besar diri ini kerana kuasa. Hati-hati dengan kuasa. Nak mengelak kuasa jadikan kita takabur, sombong, selalulah turun ke bawah, bertanya orang di bawah. Tanya khabar. Sebab tu Saidina Umar, sampai Panglima Rom nak jumpa dia, mana Umar? Dia tunjuk tu, duduk makan dengan tentera dia. Balik tu, dia kata kita takkan boleh menang lawan Islam. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh ketua mereka tidak dilakukan oleh ketua kita. Kata, orang panggil apa tu? Perisik Rom ketiga nak perang dengan Umar. Dia cari Umar, mana Saidina Umar? Duduk makan nasi bungkus sekali. Nah, jadi terus balik. Dia kata tak lagi perang lah. Dia kata tak menang. Aku tengok tak menang kan. Dia ni kan pakar kan. Yang pergi jadi orang panggil apa tu? Mata-mata ni pakar Syekh. Takkan hak baca tak pandang. Gajah Hima tak tahu apa satu. Ngata nanti apa. Nah, jadi dia pergi tu memang dari kepakaran. Dia tengok Omar makan tu, terus dia balik, dia buat laporan. Gajah, macam mana boleh kita pergi? Tak sah pergi. Kita takkan menang. Sebab apa? Apa dilakukan oleh ketua mereka tidak dilakukan oleh ketua-ketua tentera kita. Nampak tak? Jadi turun bawah. Yang kedua, menyebabkan manusia takbur ni ialah kerana reta, kekayaan. Jadi macam mana? Infak jalan dia. Nak bila selalu infak tak ada apa. Dia jadi rasa besar diri ni, berasa reta dia lebih daripada orang. Nah, jadi itu keadaannya ya. Yang ketiga, orang berasa takabur besar diri ni kerana apa? Kerana ilmu. Ada juga tu. Nah, orang-orang tok alim ni kadang-kadang dia ada juga bongkok tu. Nak bongkak, sombong, rasa dia yang pandai, orang semua bodoh belakang. Nah, macam mana cara dia? Mu kena pergi ngaji. Pergi ngaji, belajar. Bila kamu belajar, baru rasa mu bodoh. Nah, tuan-tuan ngaji sini rasa bodoh tak? Rasa bodoh. Saya pergi ngaji, saya rasa bodoh pula. Banyaknya aku tak tahu. Nak Rasulullah, umur 44 baru nak sambung ngaji. Tak bengong gitu tu sekali. Tak boleh masuk abadi. Tak boleh masuk. Tapi boleh lagi kok. Nah, jadi sampai lah ni saya pergi ngaji, balik saya boleh ngajar subjek saya tu dalam 2 minggu tu semua surah tu subjek yang sama. Apa? Hasil ngaji 5 hari lepas. Maknanya banyak benda kita tak tahu. Banyak benda kita tidak tahu. Baik. Lah ni saya nak tanya soal kita. Sebenarnya
Kenapa kita ni berhajat kepada agama? Sebab apa? Kita ni berhajat pada agama. Kalau ada orang kata aku tak hajat agama, bohong. Dia mesti berhajat kepada agama. Sebab apa? Pertamanya kerana Allah Ta'ala ciptakan kita ni memang fitrahnya nak pada agama. Sebagaimana kita nak makan, kita nak minum, kita nak berumah tangga, kita nak duit, kita nak kereta, macam itulah kita nak agama. Tapi kenapa agama ni pas belakang? Sebab apa? Sebab kita pergi benda lain dulu. Nah, kita nak menikah tu dulu. Agama kemudian. Sebab tu ramai mana orang menikah tak kerti apa, dan nak mati esok lusa baru ngaji agama. Patutnya sebelum menikah tu ngaji agama dah. Nah, jadi begitu. Nah, jadi agama tu tak belakang sekali. Nah, macam mana kita nak makan? Sebab kita lapar. Kita makan bila kita lapar. Tapi hari ni kita tak ada perasaan lapar kepada agama. Kita tak rasa lapar dengan agama. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tahu belaka. Bila kita tahu belaka, maka kita tak berhajat kepada agama. Maka bila kita berasa tak berhajat agama, habislah tuan-tuan. Habislah kita. Nah, kita ni gimana? Baik. Jadi jadi macam mana orang yang alim nak mengelak takabur? Dengan cara mana? Dengan cara dia pergi mengaji. Dia pergi mengaji. Sebab itu Imam Syafi'i. Kita bagi Imam Syafi'i. Alim dan Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Tu alim, masya-Allah. Kan kita baca sejarah Imam Syafi'i. Masya-Allah. Apa tu? Ngaji. Ketika mana dia nak pergi ngaji dengan seorang tok guru. Ya tu. Tok guru teh pertama dia. Tok guru kata, ni saya sebut dah di Masjid Kota Damansara. Saya kata, tok guru dia kata, mu pergi ke pasar, mu cari orang yang paling huduh, paling busuk, paling miskin, mu peluk, mu cium dia. Kalau Imam Syafi'i ada sombong, dia akan kata, aku mari nak mengaji, tak ada kerja nak cium orang. Maka sifat sinilah yang akan menghilangkan yang akan menghilang barakah kita ngaji tu. Tapi Imam Syafi'i ini dia memang ikhlas nak mengaji. Dia mikir takkan tok guru suruh saja. Bila tok guru niat ikhlas nak mengajar, dia takkan suruh benda-benda yang sia-sia. Tuan-tuan sekalian, akhirnya dia aku. Sebab tu ilmu dia barakah. Dia pergi cari, akhirnya dia jumpa orang tua, miskin, wuduh, busuk. Dia pergi peluk cium. Kejut orang miskin. Kejut. Tak lah, tak payah orang miskin. Kita tu tengah duduk, tiba orang mari peluk cium, tak pening. Macam ni, pening juga kita dah. Ni tiba orang tak cara ke dia, tiba-tiba mai Imam Syafi'i ni pergi peluk, cium dia. Baik, tengok dah. Lalu orang tua miskin tadi tanya, siapa yang suruh kamu cium aku? Imam Syafi'i kata, ini orang. Diam saja. Nampak tak? Ternyata balik tu tok guru tanya, mu jumpa dah? Dah, peluk dah, cium dah, cium. Mu tahu siapa tu? Tok guru dia kata, tak tahu. Dialah wali Allah. Tapi keikhlasan tadi. Dah. Memang tok guru ni dia takkan suruh benda tak koksi. Dah. Baik. Tengok soal lagi ni. Kita Imam Syafi'i je. Kita ni kadang-kadang duduk mazhab Syafi'i. Aku tanya kita sama Syafi'i. Tak tahu satu. Sedih masa Syafi'i saja. Kalau dia ada sedih dia ada. Alif tiai sedih dia. Ingat. Imam Syafi'i kan jenis ngaji duduk luar tak mau dia. Nak, dia ngaji duduk luar tak mau dia. Boleh. Dia orang miskin kan. Satu hari. Imam Syafi'i ni tuan-tuan sekalian dia tengah mengajar. Ni tengok ni. Hilang takabur dia sebagai tu alim sah Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i Sali, Imam Syafi'i. Dia tengah-tengah mengajar, tiba-tiba dia berhenti. Berhenti tuan-tuan sekalian, lalu dia bangun. Duduk jalan, lalu dia dukung seorang tua. Peluk. Seorang pun tak kenal siapa dia. Orang Badui tak mandi macam seminggu dah. Dia peluk. Lalu anak murid dia tanya, kenapa kau peluk? Siapa dia? Inilah guru aku, dia kata.
Guru mandi seminggu dok. Minggu tak mandi. Orang badui lagi. Macam mana mu kata dia guru, kan? Lalu Imam Syafi'i kata, masa aku tengah mengarang buku, aku ada masalah. Masalah apa? Nak kenal mana anjing yang dah dewasa dengan anjing yang budak-budak lagi. Anjing kecil lagi. Macam mana nak beza? Lalu aku tak tahu. Maka yang tahu bab ni ialah orang badui. Hidup dengan anjing. Dia pergi jumpa badui tu. Dia tanya pakcik, macam mana nak kenal anjing hak dewasa dengan anjing hak tak dewasa lagi? Dia kata senang. Anjing dewasa, bila dia kecing, dia angkat kaki. Tapi kalau anjing tu tidak dewasa lagi, dia kecing gitu, dia tak angkat kaki, prak gitu dah. Maka dengan sebab ilmu itu, aku boleh menyiapkan buku. Maka aku anggap dia guruku sehingga hari kiamat. Sebab itu barakah. Nah, kenapa barakah? Pertama tadi, dia hilangkan kesombongan dia alim, dia peluk orang hudu, orang busuk. Yang kedua, dia hormat. Asal ada orang beri ilmu dia, hormat dia. Walaupun mungkin tidak panggil tok guru, tapi kita anggap dia sebagai guru. Selamat Hari Guru. Nak hari bulan tak? Selamat Hari Guru. Nak? Baik. Hari Guru kita tak Hari Guru dah. Hari Guru biasanya buat di sekolah dah. Hari Guru, guru buat sambutan, guru menyanyi, dia berlakon. Baik. Patut Hari Guru tu, guru tak sebut apa. Murid belakang buat. Baik. Jadi itu cara dia. Yang keempat, orang jadi takabur bila dia cantik. Tengok Balqis. Apa lagi? Yang duk pikat apa tu, siapa nama, Zulaikha. Cantik ni. Balqis pun cantik, tapi macam mana caranya tu? Macam mana? Nak menghilangkan sombong dengan sebab cantik. Nak barat dia fikir cantik ni adalah anugerah yang kita boleh kongsi dengan orang. Itu bagi dia. Tapi bagi agama dah, cantik ini akan jadi luntur bila kita meletakkan kepada siapa kita nak tuju cantik ni. Perempuan bila dia cantik, dia kena set dalam pemikiran dia, cantik aku ni untuk lelaki aku je. Maka tak ada sebab dia nak sombong. Jadi sombong ni bila dia tayang kat orang. Tahu tergedik. Tapi kalau dia dah set dalam kepala dia, cantik aku ni untuk lelaki aku. Nak sombong macam mana? Macam mana kan? Untuk lelaki kita saja. Gitu. Macam tu kalau kita lelaki pun sama. Nak handsome kita tak? Handsome kita tak? Jadi handsome kita ni untuk siapa? Untuk bini kita. Tak? Jadi dalam rumah tu bolehlah pakai seluar boxer tu pakai boxer apa puruk borai pusat tubik luar. Allahu akbar. Ayah serama pun tegang dia punya ekor. Tak begitu dah. Jadi begitu keadaannya dah. Jadi caranya macam mana? Pertama, fokuskan, setkan pada siapa nak cantik dia. Yang kedua, selalulah memuji kecantikan orang lain dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Puji dengan sebab nak lunturkan rasa kita tadi. Cantik awak yang ini ya. Puji itu dengan niat untuk nak buang sifat sombong kita sebab cantik. Tapi kalau kita puji, nak agak orang puji balik, jadi double dua lah takabur tu. Handsome hari ni. Tahu tak apa. Dia tahu tak apa. Itu jadi patut 25% sombong jadi 50%. Makin tambah. Jadi begitu baik. Seterusnya yang ke-10, tamak halaba. Lalu apa maksud tamak halaba? Tamak halaba ni apa yang orang ada dia nak ke dia belakang. Dia akan usaha, tak dapat dia belakang. Orang ada pangkat, dia nak. Orang nak getah, dia nak. Orang, semua dia nak belakang. Dia istilahnya suka makan tapi tak suka berak. Ni tamak halaba. Dia bawah sikit pada kelipu. Dia tomak. Dengan tomak tu dia usaha. Tak, hak lekuk tadi, dia tak usaha mana.
Tapi hak ada tu susah nak pergi korang. Itu kedekut. Kedekut ni bukan untuk orang kaya saja. Orang miskin pun kedekut juga. Tapi tamak haloba ni untuk orang kaya. Nah, dia usaha sungguh. Tamak belakang tuan-tuan sekalian. Sampai tak kira halal haram. Asal dia boleh belakang. Dia nak bangkat, dia boleh. Dia nak getah, nak apa semua, dia boleh ambil. Tamak haloba. Ini dia. Tapi dia tidak keluar. Supaya orang berok, dia tak, orang makan tak berok. Masalah kan? Dia kalau kita makan, buang air, itu normal. Dia makan 4 hari, 7 hari makan tak berok. Macam mana doktor? Naik ke muka tu, operate muka baru tubik. Jadi dia sakit perut. Dia punya apa tu orang panggil, adalah benda akan punah sistem dalaman dia. Sebab fitrahnya begitu. Jadi tamak halaba ini dia akan memusnahkan. Jadi macam cara nak mengatasinya dengan mempercayai ganjarannya disediakan di sisi Allah dan tidak tamak terhadap apa yang ada pada sisi manusia. Nampak tak? Jadi nak buang sifat tamak halaba dengan cara apa? Dengan mempercayai ganjaran Allah. Kan tamak tadi kan dia nak tapi tak sebui. Sebab ya, maka kita kena ingat ganjaran Allah. Ganjaran Allah Ta'ala, dia sebut bahawa sebab itu saya selalu sebut banyak-banyak amalan yang Allah cerita tentang ganjarannya, infak lah. Semayang Allah tak sebut pahala dia banyak mana. Puasa Allah tak sebut banyak mana pahala. Allah Ta'ala kata apa dia? Wa ana ajzi, aku yang akan balas. Banyak mana aku balas Allah Ta'ala. Tak, haji Allah Ta'ala pun tak sebut macam mana dah, banyak mana pahala. Tapi infak ni Allah sebut macam pokok. Ada macam pokok, sebiji benih tumbuh 7 cabang. Setiap cabang tu pula ada 100 biji. Maknanya pahalanya 700 kali ganda. Sebab apa Allah Ta'ala ni? Sebab Allah Ta'ala tahu untuk nak reta, nak menyumbang ni benda yang susah. Nyumbang lain senang, nyumbang reta ni susah, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang suka nyumbang tenaga, tapi material dia susah. Dan material ni lah yang, sebab itulah Allah Ta'ala memfardukan zakat. Kalaulah tak ada zakat ni, silat-silat ada hari bulan orang tak pernah bagi ke orang lain. Nasib baik ada zakat. Tak, Allah paksa kita bayar. Kalau tak ada zakat, silat hari bulan ada orang yang tak pernah bagi harta dia pada orang. Tapi Allah wajibkan zakat. Nak tak nak kena bayar juga lah setahun sekali. Ya tak? Bayar zakat fitrah. Ada? Zakat fitrah. Lebih 10 sen lebih. Belen-belen tu. Belen kan? Minta dia 10 sen. Padahal kita tak dah tabung situ. Tabung anak yatim. Nah. Tu azaz ngoti dah. Memang masuk dah. Baik ya? Baik. Jadi itulah antaranya. Kita buka muka surat 86 sebelahnya. Di antara cara-cara untuk dijadikan kubu pertahanan menghadapi tipu daya dan godaan syaitan adalah dengan cara berikut. Jadi, untuk kena depan dengan tipu daya ni, dia kena ada benteng asal. Hak tadi tu kita nak mengelak. Ni nak jadi benteng asal. Jadi benteng. Apa dia? Yang pertama, jangan terlalu kenyang apabila makan. Meskipun menghadapi makanan yang baik dan halal, kerana Allah Ta'ala berfirman, maksudnya makan dan minumlah, tetapi jangan kamu berlebihan. Makan, boleh makan walaupun halal. Tak apa ustaz ni makanan halal, balum belakang. Nah, jadi jangan makan kenyang. Sebab apa? Risiko pada kenyang pertama malah. Malah ya. Kenyang. Dah. Yang kedua ngantuk. Ngantuk tuan-tuan sekalian. Makan banyak ni ngantuk. Yang ketiga apa ada tuan-tuan sekalian? Tiga dia, otak kita lemah. Orang makan banyak, dia otak dia lemah. Sebab itu orang lepas makan, tuan sekalian, kita kata okey, lepas makan ni mesyuarat. Tak ada apa. Iya. Ni lah. Ni ramai CEO belakang dah.